cikgu menari-nari kita lagu Suriram. Suriram, ram, ram. Tahu tak kenapa kita nyanyi lagu Suriram ni hari ni? Kenapa ya cikgu? Okey, lagu Suriram ialah lagu daripada filem Tun Fatimah. Wah. Tun Fatimah ialah Sri Kandi Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda untuk slot menengah atas kali ini. Baiklah, seperti yang kita telah lihat tadi, cikgu kita telah berkongsi apakah tajuk bagi mata pelajaran sejarah kita hari ini. Kita lihat siapakah guru kita yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Baiklah murid-murid, kami ingin mempersilakan Cikgu Rozana binti Jas dari SMK Seremban Jaya 2 ke Didik TV KPM. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Selamat datang Nisa. Terima kasih Cikgu Rozana kerana bersama-sama dengan kami, dan Cikgu Rozana telah berkongsi tajuk kita hari ini. Saya sangat-sangat teruja. Saya yakin ramai juga murid-murid di luar sana yang sedang bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing. Sedikit pengenalan diri daripada Cikgu kepada semua yang menonton. Cikgu, silakan. Okey, terima kasih Nisa. Nama saya Cikgu Rozana binti Jas daripada SMK Seremban Jaya 2 dan saya mengajar di SMK Seremban Jaya 2 Negeri 9 mata pelajaran sejarah menengah atas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baik, terima kasih Cikgu. Cikgu, nampaknya saya rasakan kalau tak lengkaplah sesi kita kali ini tidak ada yang menemani. Bukan kita berdua saja. Orang kata lebih ramai lebih meriah untuk kita sama-sama belajar. Topik kita hari ini iaitu negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Maklumlah kita berdua hari ini dah mengambil orang kata apa mood sejarah tu. Maklumlah kita pun pakai baju tradisional. Murid-murid di rumah pun harapnya dah bersedia dengan buku nota dan sebagainya, apa-apa yang anda perlukan. Kita ada rakan-rakan dari SMK Seremban Jaya 2 bersama-sama dengan kita. Selamat datang. Hai. Cikgu, siapa ada bersama-sama dengan kita pada hari ini? Okey, saya perkenalkan anak-anak murid saya. Yang pertama, Warid Iskandar. Hai Warid. Lambai-lambai sikit. Baik. Yang kedua, Luqman Amsyah. Hai Luqman. Yang ketiga, Nur Syazwani. Hai Syazwani. Dan yang keempat, Syafiqah Hazikah. Baiklah Syafiqah Hazikah, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Kita tak nak buang masa Cikgu. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Baiklah, murid-murid sekalian, hari ini kita akan belajar tentang negara bangsa sebelum kedatangan Barat, bab 1 tingkatan 4. Jadi mari kita bincangkan apakah yang kita akan kaji dalam tajuk bab 1 tingkatan 4 ini. Jadi pada akhir pembelajaran kita akan memerliharkan latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Baik. Dan menerangkan ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey Nisa, mari kita lihat latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Baik. Di sini ialah contoh kerajaan alam Melayu, iaitu kerajaan Funan pada abad yang pertama. Baik. Kemudian kerajaan Champa pada abad yang kedua. Kerajaan Sriwijaya pada abad yang ketujuh. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Ya, bagi kerajaan-kerajaan ini dibentuk sebelum kedatangan Barat. Maknanya kerajaan-kerajaan ini muncul sebagai sebuah kerajaan yang gemilang, yang masyhur mengikut abad masing-masing. Paling mudah yang kita dekat ialah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey.
Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini merupakan kerajaan yang paling terulung di alam Melayu pada masa itu. Okey, mari kita lihat sedikit di ruangan hadapan skrin ini. Baik. Okey, ini ialah empayar Kerajaan Melaka. Okey, kita lihat keseluruhan semenanjung Malaysia pada masa sekarang ialah Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat juga empayar Sriwijaya. Kita lihat sebahagian semenanjung Malaysia dan Indonesia pada masa dahulu ialah empayar Sriwijaya. Baik. Jadi kita dapat lihat, kalau kita lihatlah sekarang kan, empayar Melaka, negeri Melaka tu kecil je kan? Betul. Tapi dulu Melaka pernah menjadi satu empayar yang besar, yang maju dari segi perdagangan. Betul, menjadi yang tumpuan maju, kan, cikgu? ya. Yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang untuk datang ke Melaka. Banyak cerita yang telah disebarkan bahawa Melaka juga sebagai pusat penyebaran agama Islam. Jadi pada hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana kerajaan alam Melayu bermula daripada kerajaan Funan, kerajaan Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Johor Riau. Jadi bila kita lihat di sinilah peta ini sahaja, dia menunjukkan bahawa empayar ini sangat luas dan mempunyai banyak jajahan takluk. Jadi bagaimana kita melihat kegemilangan zaman dahulu bahawa empayar Melaka merupakan salah satu empayar yang terbesar pada masa itu. Jadi dia menjadi pusat perdagangan, pusat penyebaran Islam dan secara tidak lalu pusat penyebaran ilmu pengetahuan. Ini membuatkan saya teringat cikgu dari kemasyhuran Kesultanan Melayu Melaka lah, bahasa Melayu menjadi lingua franca. Betul tak cikgu? Betul, Nisa. Sebab bahasa Melayu sebagai bahasa perantara antara pedagang-pedagang yang datang dari seluruh pelosok dunia yang bertumpu di Melaka pada waktu itu belajar bahasa Melayu untuk berkomunikasi bagi memudahkan urusan. Baiklah, sebelum kita berhenti rehat, saya nak tanya murid-murid yang berada di Google Meet, anda sudah bersedia ya? Yang di rumah kalau dah bersedia, sama-sama bagi double thumbs up. Rindu pula nak buat double thumbs up ni. Jom kita nak berinteraksi seketika. Saya harapkan apabila kita kembali sebentar lagi, semuanya dah bersedia. Saya nampak tadi anda berlari pergi dapur cikgu. Ambil air, minum air panas dahulu. Tak mengapa, boleh, tak ada masalah. Janji kita semua bersedia dan kita nak berhenti rehat seketika. Sebelum tu saya nak lihat, semua okey ya? Senyum je, Borik semua tersenyum je. Maknanya mereka semua bersedia. Jom kita berinteraksi seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa K. Untuk slot menengah atas kami ada topik mata pelajaran sejarah tingkatan 4 iaitu negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Bersama-sama dengan Cikgu Rozana, kita nak teruskan dengan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, kita sambung ke ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Jadi mari kita lihat apakah ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, ada 4 ciri-ciri negara bangsa alam Melayu iaitu raja, undang-undang, rakyat dan wilayah pengaruh. Jadi ada 4 ciri-ciri negara bangsa yang perlu murid-murid kuasai. Baik. Okey, saya akan terangkan satu persatu apa itu ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Okey, raja. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Semua kerajaan alam Melayu mempunyai raja yang menjadi ketua pemerintah pada masa itu. Jadi, kekuasaan raja ini diperkukuhkan dengan bantuan pembesar. Jadi, pembesar-pembesar ini mengukuhkan lagi kedudukan raja sebagai pemerintah utama pada masa itu.
Raja juga ditaati dan dianggap suci. Dulu ada satu konsep namanya Dewa Raja, iaitu raja dianggap sebagai Tuhan. Jadi raja ni mempunyai kesuciannya yang tersendiri yang rakyat perlu patuh kepada raja. Baik. Contohnya, Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi dia raja ini dianggap sebagai Tuhan yang melindungi rakyat. Okey, seterusnya ialah undang-undang. Undang-undang dibentuk untuk menjamin kesejahteraan kerajaan alam Melayu. Sekarang pun semua negara di dunia ni Nisa perlukan undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, negara akan kucak-kacir, kacau bilau dan sebagainya. Jadi, undang-undang ini terpakai di seluruh wilayah pengaruh di sebuah kerajaan itulah. Kemudian, ia menjadi satu panduan pentadbiran. Jadi, undang-undang ini dibentuk supaya memudahkan kerajaan pada masa itu untuk memerintah dan mengawal tingkah laku rakyat pada masa itu. Contohnya, kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Jika Kesultanan Melayu Melaka pula, undang-undang yang diamalkan pada masa itu ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Sebab itu, Melaka mampu menjadi sebuah empayar yang gilang gemilang kerana rakyatnya sangat patuh kepada undang-undang. Okay, seterusnya ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ialah kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya wilayah pengaruh Funan dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan Segenting Kerak. Wilayah pengaruh ini boleh diperolehi melalui taklukan, peperangan, perkahwinan, penjajahan untuk melebarkan lagi wilayah pengaruh sesebuah kerajaan. Okey, seterusnya ialah rakyat. Rakyat ialah penduduk di dalam sesebuah wilayah. Rakyat perlu taat setia kepada raja dan tidak boleh menderhaka. Bila kita bercakap tentang kesetiaan kepada raja, contohnya rakyat Sriwijaya setia dengan menjalani upacara meminum air sumpah dalam telaga batu. Jika kita lihat ada gambar di hadapan Nisa. Ya, yang ini cikgu. Ya, itu ialah gambar inskripsi telaga batu Sriwijaya. Jadi air akan dituang di corong bawah batu, kemudian rakyat akan minum air itu untuk menunjukkan kesetiaan kepada raja. Jadi maksudnya rakyat ni perlu menumpahkan taat setia kepada raja dalam kerajaan tersebut. Baik, jika sesuatu berlaku kepada kelakuan rakyat yang orang kata menderhaka pada raja, ia akan tertakluk kepada undang-undang yang telah digubal. Betul tak, cikgu? Ya, dan dia akan dikenakan tulah. Tulah tu macam satu pembalasan akibat menderhaka kepada raja. Baik. Jadi ada 4 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Alam Melayu tadi. Jadi mari kita tengok macam mana kita nak ingat fakta supaya kita mudah ingat, mudah menjawab soalan. Dan tadi saya telah terangkan huraian tentang ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Okey, cara mudah ingat ni, ini biasalah kalau sejarah ni, kalau nak fakta, kita kena kreatif untuk mengingat fakta. Jadi kita reka satu akronim yang kita boleh sebut hari-hari, kita boleh ingat. Jadi bila soalan-soalan dalam peperiksaan dan sebagainya keluar, kita boleh jawab. Murid-murid boleh jawab menggunakan fakta yang tepat. Okey, contohnya tadi contohnya ciri-ciri negara bangsa Alam Melayu ialah Wiradara. Tadi panjang kan, ada 4 kan? So bila kita short form kan Wiradara, apa dia? Wi ialah wilayah pengaruh. Ra ialah raja. Da ialah undang-undang.
Ra ialah rakyat. Kalau kita buat akronim macam ni, lebih senang ingat kan? Betul, lebih pendek. Maklumlah kalau nak ingat satu persatu, wilayah, raja, mulalah. Nanti ada yang ke mana-mana je kan cikgu nanti kan? dia akan terpesong dah ingat Betul. fakta yang lain. Jadi saya harap murid-murid yang di rumah, murid-murid yang dalam talian sekarang faham apa dia ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Baiklah. Mari kita uji pemahaman murid-murid semua. Mari cikgu. Contoh soalan ialah nyatakan 3 contoh kerajaan alam Melayu. Jadi cikgu nak pilih seorang untuk jawab soalan. Baik, Saya siapakah? nak minta Warid Iskandar. Warid, soalannya nyatakan 3 contoh kerajaan alam Melayu. Kita nak lihat apa yang kita telah pergi sebentar tadi, kita bincangkan, ingat atau tidak. Silakan Warid jawapannya. Baiklah, nyatakan 3 contoh kerajaan alam Melayu. Yang pertama, kerajaan Funan. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga, kerajaan Kesultanan Alam Melayu. Kita lihat. Okey. Betul tak jawapan Warid tadi? Kerajaan Funan, Sriwijaya. Sriwijaya. Okey Warid, ada 2 bintang di situ. Ya, 2 bintang 2 markah untuk Warid. Terima kasih kerana mencuba. Okey, kita lihat apa lagi soalan, apa lagi bentuk supaya murid faham apa Baik. yang kita belajar untuk topik ringkas ini. Seterusnya. Okey, senaraikan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Okey, tadi kita dah soal Warid, kita nak cuba tanya Syazwani pula. Syazwani, jawapan anda untuk soalan yang dipaparkan. Silakan. Senaraikan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Yang pertama, wilayah pengaruh. Baik. Yang kedua, raja. Yang ketiga, undang-undang. Dan yang terakhir, rakyat. Okey, tepat sekali Syazwani. Tahniah, terima kasih. Senang je sebab kita dah ingat fakta, dah hafal fakta tentang ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Cikgu Ruzana, saya tertarik dengan jawapan Syazwani kerana dia betul-betul mengikut turutan daripada akronim yang telah kita sama-sama ingat tadi. Tahniah, murid-murid di rumah pun boleh cuba untuk ingat ciri-ciri ini menggunakan akronim tadi. Wiradara. Dapat jawab soalan macam Syazwani tadi. Tahniah dan terima kasih sekali lagi. Dan tahniah juga kepada Nisa yang terus faham macam mana cara nak jawab ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Okey, kita ulas sedikit ya. Saya kembalikan slide. Okey, tadi kita ini hanyalah fakta semata-mata. Maksudnya isi utama. Okey, sekiranya kalau ada contoh penilaian berkaitan dengan rakyat dan apa itu huraiannya, murid perlu menerangkan. Contohnya soalan dia, apakah fungsi rakyat pada masa itu? Rakyat ialah penduduk di dalam sesebuah wilayah. Maksudnya murid-murid kena faham isi utama dan faham apakah itu huraian. Supaya kita tidaklah hanya terikat kepada fakta. Bila kita ingat akronim tadi, kita ingat fakta saja. Kita tak kuasai huraian. Kita kena kuasai huraian supaya murid boleh faham, murid boleh memerihalkan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Saya dapat bayangkan cikgu soalannya mungkin akan berbentuk seperti huraikan ciri-ciri ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Bolehlah gunakan wiradara dan huraikan. Ya Nisa, sebab di peringkat menengah atas dia tak akan tanya okey apakah secara ringkas saja. Murid mesti menguasai. Bila murid menguasai, murid akan faham, murid boleh jelaskan. Jadi murid boleh menyampaikan jawapan dengan baik. Sambil kita belajar, kita kena menyelitkan bagaimana murid-murid ini perlu menguasai untuk memudahkan jawab peperiksaan. Baiklah, selain daripada merujuk buku teks yang murid-murid, anda juga boleh rujuk. Saya tertarik kerana nota Cikgu Rozana, dia telah sediakan dalam poin-poin yang agak ringkas dan mudah difahami. Jadi ingat je, poin-poin yang ringkas itu
insya-Allah akan membantu murid-murid menjawab dengan lebih baik. Kita nak berehat seketika sebelum kita pergi ke subtopik yang seterusnya. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran sejarah. Sebentar tadi kita telah kita telah membincangkan secara amnya ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Sekarang kita nak membincangkan ciri-ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka. Jom Cikgu Rozana, kita teruskan. Okey, kita sambung untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Kita dah bincangkan ciri-ciri negara bangsa Alam Melayu, jadi kita sambung kepada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baiklah, ada 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kerajaan, kedaulatan, undang-undang, rakyat, wilayah pengaruh dan lambang kebesaran. Jadi saya akan terangkan satu-satu untuk setiap ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang pertama ialah kerajaan. Apa itu kerajaan? Okey, kerajaan iaitu sebuah wilayah yang diperintah oleh raja sebagai pemerintah tertinggi. Baik. Dan raja pada masa ini dibantu oleh sistem pembesar 4 lipatan. Jadi pembesar 4 lipatan inilah yang membantu raja untuk mentadbir kerajaan Melaka pada masa itu. Contoh pembesar 4 lipatan ialah bendahara, laksamana, temenggong dan penghulu bendahari, dan diikuti oleh sistem pembesar 8, sistem pembesar 16 lipatan dan hingga 32 lipatan untuk memastikan pentadbiran Melaka pada masa itu berjalan lancar. Kerana untuk pengetahuan Nisa, setelah sedia tahu, Melaka merupakan pusat kegemilangan dan perdagangan yang termasyhur pada masa itu dan memerlukan satu kerajaan yang kuat untuk mentadbir. Jadi pentadbiran tersusun untuk memudahkan Melaka diurus pada masa itu. Gelaran raja digantikan dengan sultan selepas kedatangan Islam. Jadi selain daripada pusat perdagangan, Melaka juga merupakan pusat penyebaran Islam. Yang akhirnya menjadikan sultan juga menerima agama Islam dan menggantikan gelaran raja itu kepada sultan. Okey, seterusnya kerajaan. Poin yang pertama ialah kerajaan. Yang kedua ialah rakyat. Rakyat Melaka. Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut yang taat setia kepada sultan dan patuh kepada undang-undang. Orang-orang pada zaman itu sangat akur dan sangat taat kepada sultan. Jadi rakyat negeri Melaka pada masa itu menjadi rakyat yang taat setia kepada sultan yang memerintah Melaka pada masa itu. Baik. Jadi golongan yang diperintah ini terdiri daripada rakyat yang merdeka dan hamba. Rakyat yang merdeka ini ialah rakyat yang bebas. Contohnya nelayan, petani, dia boleh melakukan aktiviti seharian. Baik. Manakala hamba pula, dia juga ialah rakyat, tetapi dia terikat kepada tuannya sendiri, dan hamba juga terdiri daripada pembantu-pembantu istana. Jadi sultan menjamin kesejahteraan rakyat dan rakyat mengakui kekuasaan sultan. Ini namanya ialah hubungan timbal balik. Jadi rakyat memberi kepentingan kepada sultan dan sultan memberi kepentingan kepada rakyat. Okey, seterusnya ialah kedaulatan. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi dan menunjukkan kewibawaan seseorang sultan. Kedaulatan Melaka
diperakui oleh kerajaan luar. Kedaulatan tu maksudnya negara empire itu, kerajaan itu diiktiraf oleh negara lain kerana Melaka pada masa itu ialah sebuah negara berdaulat. Maksudnya tidak dijajah lagi oleh mana-mana kuasa asing. Contohnya, Melaka diiktiraf oleh dinasti Ming daripada negara China yang menghantar Laksmana Cheng Ho untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Melaka kerana Melaka merupakan sebuah negara yang berdaulat dan maju dari segi perdagangan. Okey, yang seterusnya ialah wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ialah kawasan yang diperintah raja, diterima dan diperakui oleh rakyat. Okey, kita lihat peta empayar Melaka di hadapan ini. Lihat yang berwarna merah ini. Yang berwarna merah ini ialah empayar Melaka. Lihat betapa luasnya empayar Melaka yang perlu dijaga oleh raja dan sultan pada masa itu. Jadi bagaimana Melaka mempunyai empayar yang besar? Diperolehi melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Baiklah, kita lihat undang-undang. Disebabkan Melaka menjadi sebuah empayar yang hebat pada masa itu, jadi Melaka perlu mempunyai undang-undang untuk mengawal pedagang dan mengawal rakyatnya sendiri. Jadi, kerajaan Melaka pada masa itu menggunakan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka sebagai panduan. Jadi, hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka ini dibentuk untuk membincangkan tentang jenayah, kekeluargaan. Kalau undang-undang laut Melaka tentang ilmu, peraturan-peraturan dalam pelayaran, tugas nahoda dan sebagainya. Okey, kita lihat lambang kebesaran. Okey, ini ialah ciri yang keenam. Ciri yang keenam ialah lambang kebesaran. Lambang kebesaran ialah identiti kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka yang menjadi simbol kedaulatan Sultan, iaitu adat istiadat diraja, penggunaan warna kuning, nobat, alat regalia dan cap moho yang menunjukkan lambang kebesaran yang wujud dalam kerajaan Melayu Melaka. Cikgu Rozana, saya ada soalan boleh? Okey. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya tertanya-tanya, adakah undang-undang laut Melaka tertakluk hanya kepada orang-orang laut dan mereka yang terlibat dengan sebarang aktiviti perairan atau tertakluk kepada semua? Dia hanya terlibat untuk orang-orang yang datang ke Melaka, berlayar ke Melaka, sebab ia ialah undang-undang di laut untuk pedagang, untuk rakyat Melaka yang berada di atas kapal. Sebab itu dalam undang-undang laut Melaka ada tugas nahoda dan peraturan-peraturan di atas kapal. Tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan jenayah, tidak boleh mencuri. Jadi undang-undang yang diguna pakai ialah undang-undang laut Melaka. Pendek kata tertakluk kepada sebarang aktiviti yang berkaitan dengan perairan di Melaka pada waktu itu yang menjadi laluan utama kapal-kapal pedagang untuk datang berlabuh. Jom kita teruskan. Terima kasih, Cikgu. Tadi kita dah belajar 6 ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dah belajar, kena ingat, kena faham. Betul. So macam mana kita nak ingat supaya dia lekat terus? Sampailah bila-bila sampai murid-murid ketika menghadapi peperiksaan. Jadi bagaimana cara nak ingat ialah kita bina akronim. Tadi Wiradara, so sekarang ialah Keratan Pedang Besar. Okey, Keratan Pedang Besar ialah KI untuk kerajaan, Ra untuk rakyat, Tan untuk kedaulatan, P untuk wilayah pengaruh, Dang untuk undang-undang dan Besar untuk lambang kebesaran. Jadi ada 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi saya harap murid-murid di rumah dan murid-murid di talian boleh ingat, boleh faham fakta tentang ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi mari kita uji pemahaman murid-murid semua. Apakah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Kita tengok soalan. Nyatakan 4. Tadi ada 6. Betul. Tapi soalan nak 4 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, cikgu nak minta Luqman Amsyah cuba jawab soalan ni. Baiklah Luqman, silakan Luqman jawapan anda. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab ya dengan Luqman. Silakan Luqman.
Okey. Nyatakan 4 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kerajaan. Yang kedua, rakyat. Yang ketiga, kedaulatan. Kali wilayah pengaruh. Okey, baik. tepat Tepat sekali, sekali tahniah Luqman. Luqman. Jawab tepat daripada 6, dapat jawab 4 dengan betul. Ya, jadi 4 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang Luqman sebutkan tadi ialah ciri-ciri negara bangsa selain daripada 6 yang kita belajar tadi. Betul. So cara mudah nak ingat tadi, kita guna akronim Keratan Pedang, Pedang Besar. Sebab soalan begini dia hanya terus tanya ciri tanpa Tanpa huraian. Baik. Okay, seterusnya kita nak uji lagi apakah pemahaman murid-murid tentang tajuk yang kita bincangkan. Okey, sebutkan undang-undang yang dijadikan panduan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita minta Syafiqah Hazikah untuk cuba jawab soalan ini. Baik, kalau saya boleh bagi hint, ada 2 kan tadi cikgu? Ya. Kita lihat apakah 2 undang-undang yang dijadikan panduan. Silakan Syafiqah. Undang-undang yang dijadikan panduan dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, saya tanya Nisa, betul tak? Saya rasa betul. Saya rasa memang betul. Bukan rasa, memang betul. Undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Terima kasih Luqman dan Syafiqah yang untuk jawab soalan ini. Okey, seterusnya okey Nisa, bila kita menjawab soalan menengah atas ni, kita kena ada kemahiran kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab apa yang kita belajar, kita kena aplikasikan dalam kehidupan sekarang ataupun kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Apa yang kita belajar dalam ciri-ciri negara bangsa ini, salah satunya ialah tentang undang-undang. Okey, mari kita tengok pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara. Okey, kita minta murid cuba jelaskan apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara. Tak kiralah negara mana perlukan undang-undang. Okey, kita nak minta Warid cuba jawab soalan kebat yang saya sebutkan tadi. Boleh Warid, silakan. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara? Kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara ialah menjamin keamanan negara. Selain itu, mengelakkan kekacauan dan huru-hara. Selanjutnya, membendung kegiatan jenayah. Akhir sekali, menjamin keharmonian rakyat. Baik, macam mana cikgu dengan jawapan Warid? Okey, tepat sekali Wah, jawapan markah penuh. Warid. Kalau Warid jawab macam tu untuk peperiksaan, memang markah penuh sebab Warid jelaskan tentang apakah kepentingan undang-undang. Dengan situasi sekarang, undang-undang ni sangat penting kepada sesebuah negara. Terima kasih Warid. Maknanya undang-undang kalau ada kena diamalkan dan perlu dipatuhi. Okey. Dalam tajuk ini, dalam tajuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, kita imbas semula supaya kita lebih faham. Baik cikgu. Lebih-lebih lagi pada bahagian huraian ya, murid-murid perlu tahu. Okey. Kalau kita perhatikan, dia hampir sama dengan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Cuma ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka kita tambah 2 elemen, iaitu kedaulatan dan lambang kebesaran. Sebab Kesultanan Melayu Melaka ini ialah sebahagian daripada kerajaan alam Melayu. Jadi bila kita belajar tentang topik ciri-ciri negara bangsa alam Melayu, dia akan ada perkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya cikgu, ciri-ciri negara bangsa ini perlu lebih spesifik, lebih khusus kepada Kesultanan Melayu Melaka sekiranya tengah buat ulang kaji atau peperiksaan. Oh, dia tanya Kesultanan Melayu Melaka. Betul tak cikgu? Ya, sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka ni dia dekat dengan kita. Betul. Sebab kita dah tahu sekarang ada negeri Melaka dan ia ialah daripada kesultanan zaman-zaman dahulu yang kita boleh ada kaitan. Dan Kesultanan Melayu Melaka ni ialah warisan Melayu yang kita amalkan pada hari ini. Contoh yang paling mudah ialah baju tenunan
songket, iaitu pakaian tradisional orang Melaka. Orang Melayu. Jadi bila kita belajar, dia ada kaitan dengan kita pada masa sekarang. Sebab sejarah inilah yang menjadikan siapa kita dan apa negara kita yang sekarang ni. Sebenarnya semuanya dekat dengan kita. Semuanya kita boleh ambil daripada apa yang kita rasa macam ini betul. Yang penting mengikut buku teks lah. Dan juga boleh rujuk nota yang telah disediakan oleh Cikgu Rozana. Okey, contoh institusi beraja. Baik. Juga daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Sebab tu saya kata Kesultanan Melayu Melaka ni ialah dekat dengan kita sebab ia ialah warisan Melayu yang kita masih amalkan pada masa sekarang. Betul tu Cikgu. Baiklah, kita nak berhenti seketika. Sebelum tu saya nak puji tadi Vorik suaranya sedap, jelas. Saya ingat tadi macam tengok berita dah tadi. Baiklah, kami akan kembali selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa lagi di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Kita akan teruskan perbincangan dengan Cikgu Rozana tentang apakah itu wilayah taklukan, wilayah naungan dan perolehan wilayah. Silakan Cikgu Rozana. Okey, terima kasih Nisa. Jadi, untuk topik 1.2.2, kita akan membincangkan bagaimana wilayah pengaruh dilebarkan kawasannya untuk membina sebuah empayar kerajaan alam Melayu dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi wilayah taklukan, wilayah naungan dan perolehan wilayah. Itu ialah 3 cara bagaimana wilayah pengaruh dilebarkan. Jadi yang pertama ialah wilayah naungan. Naungan tu macam bernaung. Jadi, wilayah naungan diperolehi apabila wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan atau persahabatan seperti lingga, patani dan kedah. Maksudnya, wilayah naungan ni hubungan baik. Hubungan diplomatik. Jadi, patani ni mengiktiraf Melaka sebagai sebuah pemerintah dan mengiktiraf kedaulatan Melaka. Jadi, patani ini bersetuju untuk menjadi wilayah naungan Melaka. Kenapa bersetuju menjadi wilayah naungan Melaka? Kerana Melaka akan memberi perlindungan kepada patani sebab Melaka sebuah empayar yang kuat, yang hebat, yang gemilang. Jadi, dia akan menaungi patani daripada ancaman musuh. Sebab tu wilayah naungan. Naungan ni macam memberi perlindungan, memberi satu keselamatan, jaminan keselamatan kepada wilayah seperti lingga, patani dan kedah. Itu wilayah naungan. Maksudnya cara pertama bagaimana Melaka melebarkan empayarnya. Okey, yang kedua ialah wilayah taklukan. Wilayah taklukan ialah wilayah yang diperoleh melalui peperangan. Nama pun takluk. Betul. Jadi wilayah peperangan maksud wilayah taklukan diperolehi melalui peperangan. Maksudnya kerajaan Melaka pada masa itu memerangi wilayah-wilayah lain untuk menakluk kawasan tersebut. Adakah dengan cara menumbangkan pemerintah yang ada di kawasan tersebut? Ya, betul. Jadi Melaka secara automatik akan menakluk wilayah tersebut. Contohnya Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Untuk pengetahuan Nisa, Melaka juga mempunyai sistem pertahanan yang kuat. Jadi mampu untuk menakluk wilayah-wilayah lain dalam pelbagai siri peperangan untuk meluaskan empayar Melaka. Seterusnya memberi jaminan perlindungan kepada wilayah-wilayah lain juga. Sebab bila semakin banyak wilayah yang ditakluk, semakin besar dan kuasa pengaruh sesebuah kerajaan. Okey, seterusnya ialah perolehan wilayah melalui
perkahwinan. Wilayah juga boleh diperolehi melalui perkahwinan. Contohnya, Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan, wilayah Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini Puteri Majapahit. Ibaratnya wilayah ini sebagai hadiah perkahwinan kepada Sultan Melaka kerana mengahwini puteri kerajaan tersebut. Kerajaan Majapahit lah untuk contoh di atas. Jadi, perkahwinan pun menjadi salah satu cara bagaimana Melaka mampu melebarkan wilayahnya dengan pemberian hadiah wilayah-wilayah hasil daripada perkahwinan Sultan-Sultan Melaka. Baik. Jadi, kalau kita lihat bagaimana Melaka mampu menyebarkan wilayahnya, maknanya wilayah pengaruh Melaka ini disebarkan melalui 3 cara, iaitu taklukan, naungan dan perkahwinan. Baik. Okey? So ada 3 cara bagaimana wilayah Melaka ini dilebarkan. Macam biasalah cikgu, kita nak uji. Okey, kita kena uji. Apakah faham tak Ya. tentang bagaimana Melaka melebarkan wilayah? Mari kita cuba. Murid-murid pun dari tadi tekun je mendengar. Senang je. Kalau kita faham, kita tengok je soalan, cikgu tanya je, dah boleh jawab. Baik. Wilayah takluk. Taklukan ialah wilayah yang diperolehi melalui. Okey, kita nak minta Sazwani jawab soalan. Syazwani, silakan Syazwani. Wilayah taklukan ialah wilayah yang diperolehi melalui peperangan. Melalui peperangan. Jawapannya betul ke cikgu? Okey, betul. Betul. Terima kasih Syazwani. Tepat sekali jawapan je. Terus. Satu. Okey, wilayah taklukan diperolehi melalui peperangan. Kalau naungan tadi melalui perlindungan, persahabatan. Jadi naungan, taklukan. Bila takluk je kita terus ingat peperangan. Baik. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, bila kita belajar, kita kena aplikasikan dengan kehidupan seharian. Okey, contohnya bagaimanakah cara menunjukkan rasa bangga terhadap warisan bangsa. Okey, kita nak minta Lukman. Lukman jawab. Silakan Lukman. Soalannya, silakan. Okey. Bagaimanakah cara menunjukkan rasa bangga terhadap warisan bangsa? Cara menunjukkan rasa bangga terhadap warisan bangsa ialah menjaga tinggalan sejarah dengan baik. Selain itu, memperingati perjuangan tokoh-tokoh terdahulu. Selanjutnya, memelihara tinggalan sejarah yang rosak. Akhir sekali, memastikan warisan bangsa masih diamalkan sehingga ke hari ini. Baik, terima kasih Lukman. Bagaimana Cikgu Rozana dengan jawapannya? Okey, terima kasih Lukman. Tepat sekali. Begitulah satu cara menunjukkan rasa bangga golongan muda terhadap warisan bangsa. Seperti Kita cikgu, semua ya. kena kekalkan Betul. warisan bangsa kita supaya boleh dilihat generasi masa hadapan dan tidak akan luput pada masa hadapan. Betul. Antara warisan yang disebutkan Cikgu Rozana tadi adalah pakaian tradisional. Jadi sampai sekarang lah anak raya nanti yang moden-moden juga, cantik juga. Yang tradisional jangan dilupa. Betul tak Cikgu? Okey, betul tu Nisa. Jadi, apa yang kita telah pelajari pada hari ini, kita dapat melihat ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka menjadi satu asas kepada kerajaan yang gemilang dan dia masih diwarisi sehingga sekarang. Contohnya sistem beraja dan sebagainya. Okey. Baik. Cikgu Rozana, kita nak lihat pentaksiran secara keseluruhan terhadap murid-murid yang bersama-sama kita. Maklumlah tadi mereka telah mengikuti pembelajaran dan menjawab soalan. Silakan Cikgu. Okey, saya dapati murid-murid yang berada di talian telah menguasai untuk topik ciri-ciri negara bangsa alam Melayu dan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Mereka dapat menerangkan latar belakang contoh-contoh kerajaan alam Melayu. Mereka dapat menjelaskan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu dan mereka dapat menghuraikan, menerangkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Mereka juga dapat memperjelaskan tentang
kebat. Bagaimana tajuk ini diaplikasikan dengan kehidupan seharian. Baiklah, terima kasih Cikgu Rozana. Sebelum itu, mungkin murid-murid di luar sana nak tahu bagaimana mereka boleh mendapatkan bahan pembelajaran yang telah sama-sama kita bincangkan hari ini, Cikgu. Okay, murid-murid yang berada di talian dan berada di rumah boleh mendapatkan sumber daripada portal Sumberku. Jadi murid-murid boleh pergi ke pautan yang tertera di kaca televisyen untuk dapatkan bahan pembelajaran. Baiklah Cikgu, sebelum kita nak akhiri topik kita hari ini iaitu negara bangsa sebelum kedatangan Barat, kita telah bincangkan tentang ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu dan ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Rumusan secara keseluruhannya, Cikgu Rozana. Rumusan secara keseluruhannya, murid-murid perlu tahu tentang ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu yang menjadi tunjang asas kepada kejayaan kemajuan alam Melayu pada masa dahulu dan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi salah satu elemen dalam Kerajaan Alam Melayu. Jika murid-murid menguasai kedua-dua ciri ini, murid-murid boleh mendapat tahap penilaian penguasaan yang tertinggi untuk tajuk bab 1 tingkatan 4. Baiklah, jangan lupa kita ada 2 akronim di bawah tajuk kita hari ini. Kejap Cikgu, saya ingat Cikgu ya. Yang pertama, Wiradara. Untuk ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu, dan untuk Kesultanan Melayu Melaka kita ada Keratan Pedang Besar. Betul tak Cikgu? Betul. Terima kasih Nisa sebab dah pandai untuk bab saya 1 pun dapat 5 bintang ke Cikgu? 4. Baiklah, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rozana binti Jaz dari SMK Seremban Jaya 2 kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih di atas perkongsian dan terima kasih kepada murid-murid dari SMK Seremban Jaya 2 kerana bersama-sama dengan kami. Murid-murid di rumah, kita jumpa lagi di siaran yang lain. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Jumpa lagi.